Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi lembaga tadbir surau, ahli jurukuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi serta para jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur setinggi rasa syukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita dapat hadir bagi mengikuti kelas takmir secara rakaman bagi fasal yang seterusnya. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita manfaat dan juga kebaikan ilmu daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sesungguhnya dengan memuji Allah, maka segala keperluan duniawi kita dan juga keperluan ukhrawi kita akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal. Selawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul dakwah dan Rasul tarbiyah yang telah menyampaikan Islam kepada kita semua. Semoga kita semua ini akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beroleh syafaat baginda di yaumil qiyamah, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita pada kitab yang kita rujuk ini, iaitu Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Masalikil Muttaqin, karangan Syekh Samad Al-Falimbani. Insya-Allah pada hari ini kita akan berpindah pada fasal yang pertama, iaitu pada muka surat 35, iaitu pada menyatakan adab qada hajat. Baik. Kita sambung bacaan kita. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat ataupun lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Maka di sini ada anjuran, iaitu masuk tandas dengan kaki kiri. Jadi kenapa kita kena masuk gunakan kaki kiri, bukan kaki kanan? Maka sebabnya adalah tandas ini merupakan tempat yang jauh daripada rahmat, di mana tandas ini mempunyai syaitan yang suka dengan tempat yang gelap, tempat yang kotor, berbau dan juga tempat pembuangan najis. Jadi selain daripada itu, ada kajian juga mengatakan bahawa tentang rahsia sunnah, yang mana Nabi SAW menyuruh kita untuk masuk menggunakan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Kerana apa? Kaki kanan ini Allah jadikan dia lebih kuat dan lebih laju. Manakala kaki kiri Allah jadikan dia agak lemah dan perlahan. Jadi bila kita masuk ke tandas gunakan kaki kanan, maka risiko untuk tergelincir ni sangat tinggilah. Sebab kaki kanan ada kaki yang laju dan kaki yang kuat. Tapi kalau kita gunakan kaki yang sebelah kiri yang untuk masuk, maka andai kata kita tergelincir, maka kaki kanan ada untuk menampung badan kita lah. Tapi kalau kita gunakan kaki kanan untuk masuk ke dalam tandas, andai kata tergelincir, ditakuti kaki kiri tak kuat untuk nak menampung badan kita, terutama kalau badan yang besar lah, supaya nak mengelakkan daripada tergelincir dalam toilet di atas permukaan lantai. Jadi kalau kita masuk menggunakan kaki kiri, andai kata tergelincir, maka kaki kanan tu akan boleh menampung lah. Jadi badan kita akan diimbang dan tidak akan jatuh. Seperti mana kita maklum, dalam banyak-banyak kes, kebanyakan pesakit yang jadi koma ataupun stroke adalah berpunca dari jatuh bilik air lah. Itu bila jadi Nabi telah berpesan lah tentang adab untuk masuk ke dalam toilet ini dengan menggunakan kaki kiri. Okay, kemudian kita keluarkan kaki kanan lah. Kemudian dan pada ketika itu bacalah olehmu doa masuk tandas. Kita baca doa ni di luar tandas, bukan dalam tandas. Apa doa dia? Bismillahi a'udzubillah a'udzubillahi minal rajsil khabis al-mukhbith asyaitanir rajim. Maksudnya adalah dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, atau iaitu syaitan yang terkutuk. Ataupun dalam doa yang biasa kita baca adalah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Jadi masuk ke tandas adalah masuk ke tempat yang tidak baik sebenarnya. Jadi bila kita baca doa, maka kita kena fahamlah
bahawa dalam tandas itu ada syaitan. Jadi bila kita baca doa sebelum masuk ke dalam tandas, maka sebenarnya kita minta pada Allah berlindung daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Jadi maksudnya apa? Kedua-dua makhluk ini mestilah dihambat keluar. Sebab itulah kita kena baca masuk ke dalam tandas kaki kiri, kan? Bila kita baca doa saja, maka kita tidak akan lamalah berada dalam tandas. Tapi malangnya ada juga orang yang masuk toilet tak baca doa. Dah tak baca doa, masuk pakai kaki kanan pula tu. Dah jadi VIP pula. Itu yang kebanyakan mereka tu termenung dalam toilet lama. Jadi syaitan pun akan hasut macam-macam lah dalam kepala dia ini. Itu yang jadi masalah. Dan paling malang sekali adalah dah masuk tandas tak baca doa. Kemudian masuk pakai kaki kanan. Ada sebagainya menyanyi pula dalam toilet. Ada yang berjoget dalam toilet. Kerana apa? Terlampau suka sangat berada lama dalam toilet itu. Jadi dalam toilet ni banyak larang-larangannya lah. Jangan bercakap, jangan lama dalam tandas, jangan menyanyi dan baca doa sebelum masuk tandas. Sebab kita nak halau semua sekali anak cucu syaitan yang ada dekat dalam toilet itulah yang mengganggu kita, yang masuk kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi doa tandas yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, ada doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya dan pada ketika masuk tandas itu jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah Taala dan segala sifatnya dan Al-Quran dan segala nama malaikat dan segala nama anbiya, kerana yang demikian itu adalah makruh. Maka di sini ada larangan, iaitu adabnya tidak membawa apa-apa bentuk ayat Al-Quran, nama-nama Allah, nama-nama malaikat, nama-nama Nabi, kerana apa hukumnya adalah makruh. Jadi kalau kita ada cincin yang ada nama Nabi SAW, nama cincin yang ada nama Rasulullah, ataupun bendera yang ada kalimah Allah macam bendera Arab Saudi, duit shilling yang ada kalimah Allah, dan kita bawa masuk ke dalam tandas, maka walaupun tidak berniat untuk menghina nama Allah, tapi hukumnya adalah makruh. Kalau boleh tanggalkan dan tinggal di luar tu, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau dia bawa Al-Quran yang berbentuk mushaf, maka wajib bagi kita ni sebenarnya untuk memulakan Al-Quran, dan haram sebenarnya kita berbuat apa sahaja perkara yang boleh menghina Al-Quran. Jadi para ulama berbincang tentang apakah hukum membawa kaset Al-Quran ataupun kita bawa handphone kita yang ada Al-Quran. Dalam toilet ni kan, boleh ke tidak kita bawa handphone yang ada Al-Quran masuk dalam toilet. Maka ulama mengharuskan membawa masuk telefon yang ada aplikasi Al-Quran, kerana yang kita bawa adalah handphone, bukannya Al-Quran. Dengan syarat kita mesti offkan aplikasi itulah. Jangan dibuka. Kalau dibuka, maka hukumnya adalah haram, kerana itu adalah cara untuk kita merendah-rendahkan Al-Quran. Maka mesti ditutup aplikasi tersebut. Kalau dia buka aplikasi tersebut, walaupun bukan untuk niat menghina, tapi hukumnya adalah haram. Jadi bawa barang yang ada kalimah Allah, hukumnya adalah makruh. Buka aplikasi Al-Quran dengan niat menghina, maka boleh jatuh kepada kufur. Jadi kita kena berhati-hatilah. Jadi Al-Quran, azan ke apa ke, maka kita silentkanlah, jangan dibuka. Kerana tandas adalah tempat yang tidak ada rahmat. Jadi perkara yang kita bawa itu adalah perkara yang bawa kerahmatan. Maka janganlah dibuka, di-onkan Al-Quran itu ataupun azan itu masa kita berada dekat dalam tandas. Baik. Seterusnya, dan demikian lagi, pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalamu. Maka di sini adab seterusnya adalah digalakkan bagi kita ini untuk menutup kepala ketika masuk ke dalam tandas. Jadi berkaitan dengan menutup kepala semasa masuk ke dalam tandas ini, ianya merupakan sunnah yang sahih daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana hukum menutup kepala itu adalah sunat. Bukan bermaksud masa masuk tandas itu kita pakai kopiah ke pakai ketayap, bukan maksud itu. Maksudnya adalah menutup kepala ketika masuk dalam tandas menggunakan apa sahaja perkara yang boleh menutup kepala lah. Contohnya apa? Tuala, kain ke, tak semestinya ketayap ataupun kopiah. Jadi persoalannya, kenapa kita kena tutup kepala? Apakah sebabnya kenapa kita mesti tutup kepala bila masuk dalam toilet? Sebab ada orang yang beranggapan
Bila masuk dalam toilet tu kena tutup kepala kerana apa? Untuk mengelakkan daripada kena kencing dengan jin ataupun syaitan. Salah tu. Sebabnya apa? Bukan sebab kita takut kena kencing dengan jin atau syaitan. Sebenarnya tak ada kaitan benda tu. Syaitan ni kalau nak kencingkan kita, dia bukan saja kencing kat kepala. Dia boleh kencing kat tangan, boleh kencing dekat kaki, dekat badan ke, ataupun sebagainya. Dan kita kena ingat, ketika kita masuk dalam toilet, sebelum masuk kita akan baca doa masuk tandas. Dan tujuannya lah kita nak halau lah jin-jin yang ada dekat dalam toilet itu. Jadi kalau kita beranggapan pakai kain itu untuk menghalang daripada syaitan ataupun jin kencingkan kita, maka doa yang kita baca tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Tapi sebenarnya tujuan kita menutup kepala ketika masuk ke dalam tandas bertujuan untuk istihya'an minallah, iaitu merasa malu kepada Allah. Walaupun orang tak nampak kita, tapi Allah nampak kita. Sebab masuk ke dalam tandas ini tujuannya untuk menjaga malu, rasa malu kita kepada Allah. Jadi kita kena tutuplah kepala itu. Sebab tempat toilet adalah tempat yang tidak ada rahmat. Jadi bila kita masuk, kita malu kepada Allah, kemudian kita nak mandi dan sebagainya, kita tutup kepala lah. Tapi kalau kita nak bertujuan untuk mandi, maka bolehlah kita tanggalkan kain tersebut. Tak perlulah kita pakai, sebab dia akan menghalang untuk kita nak mandi lebih bersih. Jadi kita masuk ke toilet, tutup kepala, bertujuan untuk istihya'an minallah, iaitu malu kepada Allah. Bukan sebab syaitan akan kencingkan kita ke ataupun sebagainya. Sebab kita dah baca doa pada awal sebelum masuk itu. Jadi kita dah halau dah segala gangguan-gangguan yang ada itu, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Seterusnya, dan lagi sayogianya pakai olehmu cerpu, iaitu capal ataupun alas kaki. Jadi kita digalakkan masuk ke dalam toilet untuk memakai selipar ataupun alas kaki lah. Jadi tujuan memakai selipar ini adalah supaya kaki kita tak terkena dengan najis dan selamat daripada gangguan jin. Sebabnya apa? Kita kena menyediakanlah selipar dalam tandas, sebab dia ada hikmah dia. Pertama sekali adalah untuk mengelakkan kaki terkena najis. Kerana apa? Mungkin ada kawasan dalam tandas tu yang tidak bersih, ada najis. Sebab kita tandas ni kita berkongsi dengan orang lain. Bukannya 100% kita seorang je pakai, maka tidak ada kepastian bahawa lantai itu bersih 100%. Kemudian para ulama pondok banyak menyebutlah, dia kata apa, kalau kita tidak berhati-hati ataupun kita sentiasa membiarkan kaki kita ini terdedah dengan najis, maka kita akan mudah terjangkit penyakit was-was. Ia menjadi penyebab kepada terjangkitnya penyakit was-was. Okey. Was-was ni dia penyakit yang tidak baik sebenarnya. Tetapi ada dua keadaan yang was-was ini baik. Dalam selain daripada itu maka tidak baik. Tapi dua perkara ini baiklah. Yang pertama sekali adalah was-was dalam harta. Was-was dalam harta. Masalah sekarang ini adalah bila masalah harta kita tak ada rasa was-was. Kita rasa bahawa semua harta tu kita punya. Kita jalan dekat tepi jalan, tiba-tiba terjumpa RM50. Dan kita kata itu rezeki terpijak. Tidak ada. Tidak ada istilah rezeki terpijak ataupun rezeki tak pernah salah alamat ni kalau kita jumpa duit dekat tepi jalan. Dan dia mengatakan bahawa mungkin duit itu duit dia, tidak. Sedangkan masalah harta ini, kalau was-was adalah perkara yang baik. Sebab kita risau, ditakuti harta yang kita jumpa itu bukan hak milik kita. Dan kita telah mengambil harta tersebut tanpa hak. Maka was-was dalam harta adalah perkara yang bagus. Keadaan kedua yang bagus untuk was-was ni adalah was-was dalam perkara yang halal dan haram. Yang ini ada perkara yang baguslah, iaitu perkara-perkara syubhah yang tidak pasti lagi adakah ianya halal ataupun haram. Nampak kedai yang meragukan, ada kedai yang jual nasi ayam ke, tapi yang jual bukan bangsa kita. Walaupun ada dilekatkan halal di situ, kita rasa was-was. Ataupun kita pergi ke Indonesia. Di Indonesia kedai yang bukan Islam pun pakai pakaian macam orang Islam, pakai tudung, pakai songkok dan sebagainya.
maka kita rasa was-was kan, adakah boleh makan di situ. Sebab itulah orang yang pergi melancong ke Indonesia, kalau dia masuk kedai makan, maka dia kena pergi dengan pak supir itulah, dia punya tourist guide tu, untuk pastikan bahawa dia je tahulah kedai tu halal ke tidak, syubhah ke tidak, maka dia saja yang mengetahui. Jadi was-was dalam perkara harta yang tak pasti sama ada kita punya ataupun orang lain punya, dan juga was-was dalam perkara halal dan haram, iaitu syubhah, maka ia sangat baik bagi kita. Selain daripada itu, maka was-was itu tidak baik. Jadi bila kita pakai selipar, kita baca doa sebelum masuk ke tandas, kita berharap supaya kita tidak diganggu oleh jin dan supaya kita tak dijangkiti dengan penyakit was-was. Ini kena hati-hatilah. Was-was ni adalah kita mengulangi benda yang kita dah buat. Sebab tidak pasti, maka kita ulang semula benda yang kita dah buat. Maka ianya akan menyebabkan jadi penyakit sekiranya dilayan yang penyakit was-was ini. Okey. Dan seterusnya, dan hendaklah engkau dahulukan akan kaki kananmu ketika keluar daripadanya, dan baca olehmu alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku segala yang tidak baik dan mengekalkan kepadaku segala yang bermanfaat. Maka di sini anjuran kepada kita untuk keluar tandas dengan kaki kanan. Sebab kita keluar daripada tempat yang jauh daripada rahmat kepada tempat yang banyak rahmat. Sebab itulah masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebab masuk masjid tempat yang banyak rahmat, dan bila kita keluar daripada masjid, maka kita akan keluar ke tempat yang kurang rahmatnya. Dan seperti mana kita maklumlah bahawa kaki kanan ni lebih kuat daripada kaki kiri. Maka bila kita keluar daripada tandas tempat yang kering, maka ia lebih kuat dan lebih cepat pergerakan kaki kita lah. Dan apabila kita keluar daripada tandas, maka jangan lupalah kita baca doa seperti mana yang telah dianjurkan oleh pengarang kita ini, iaitu dibaca di luar tandas, bukan baca dalam tandas, baca di luar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku segala yang tidak baik dan mengekalkan kepadaku segala yang bermanfaat. Ini adalah sebahagian daripada adab yang boleh kita amalkan bila kita keluar daripada tandas. Kemudian yang keenam antaranya adalah seyogianya disediakan batu ataupun air dahulu daripada qada hajat itu. Dan jangan beristinja dengan air pada tempat qada hajat, melainkan pada yang disediakan padanya qada hajat. Maka di sini kita kena menyediakan batu ataupun air sebelum qada hajat dan beristinja di tempat yang telah dihaskanlah untuk qada hajat. Jadi sediakan persediaan yang untuk beristinja. Sediakan batu ataupun tisu kering dan sebagainya, dan juga air lah untuk qada hajat. Jadi kita kena pastikanlah batu ataupun tisu kering atau apa sahaja benda yang kesat, yang keras, boleh disediakan terlebih dahulu untuk beristinja, termasuklah air yang mencukupi untuk memudahkan kita untuk beristinja. Okey. Baik, seterusnya, dan sunat istibra', iaitu melawaskan atau membersihkan kemudian daripada kemih, iaitu buang air kecil dengan berdehem-dehem dan dilalukan jari tangan di bawah zakar. Baik, di sini anjuran sunat kita beristibra'. Itu sunat beristibra' selepas daripada buang air kecil. Kita baca sedikit lagi daripada pandangan yang telah disampaikan oleh pengarang ini, iaitu, dan kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Al-Minhajul Qawim, lakin ikhtar jam'un wujubahu, tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra' kemudian daripada kencing itu. Wa bi wujubihi qala al-Qadi wal Baghawi wa jara alaihi an-Nawawi fi syarh Muslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Maksudnya adalah, dan dengan wajib istibra' itu mengata akan dia oleh Al-Qadi, Qadi Husain dan Al-Baghawi rahimallahu ta'ala, dan berlaku atas yang demikian itu Imam Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam syarah Muslim, kerana Nabi SAW bersabda, sucikan olehmu daripada kencing, iaitu istibra'. Kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan siksa kubur itu daripada orang yang tiada istibra', daripada kencingnya.
Maka di sini walaupun sunat istibrak, tapi kebanyakan ulama mewajibkan istibrak daripada selepas selesai kencing. Jadi istibrak ni nak mudah terjemahnya adalah menghentikan aliran air kencing lah, ataupun melawaskan buang air kecil. Jadi sebagian ulama Syafi'i mewajibkan istibrak dan sebagainya menghukumkan sunat. Dan dalilnya itulah seperti mana yang Nabi sebut, bersihkan kemaluan kamu daripada air kencing, kerana kebanyakan azab kubur berpunca daripada air kencing. Jadi walaupun terdapat perbezaan pandangan para ulama, tapi semua ulama bersetuju, iaitu apabila seseorang itu berhadas, jika kuat sangkaannya bahawa ada lagi saki baki air kencing yang belum habis dibuang, maka tidak sah wuduknya tanpa beristibrak. Itu yang kita kena faham. Sekiranya dia buang air kecil dan ada sangkaan dalam diri dia bahawa ada lagi saki baki yang masih belum dibuang, maka wajib ke atasnya untuk beristibrak, dan sekiranya dia berwuduk, maka wuduknya tidak sah. Jadi cara beristibrak berbeza-beza dengan seseorang. Antaranya ada orang yang beristibrak dengan cara makan ubat. Dan ubat memang ada lah. Maksudnya kalau dia buang air kecil, dia makan ubat, kemudian dia buang air kecil, maka air kencing dia lawas. Ada. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang beristibrak dengan cara lari setempat. Selepas dia buang air kecil, maka dia akan berlari setempat dekat dalam toilet. Dia nak pastikan bahawa semua air kencingnya telah keluar dan sangkaannya tidak ada baki lagi yang tertinggal. Maka dia telah istibrak. Ataupun ada juga yang mundar-mandir dalam tandas, bergerak 40 langkah sehingga kuat sangkaan dia lah bahawa air kencingnya telah habis dibuang. Ada juga yang begitu, bergerak dalam toilet, dia pusing sebagainya. Kalau toilet dia besar tu mungkin mudahlah untuk dia bergerak, tapi kalau yang kecil tu agak terbatas sikit dia punya pergerakan dia. Dan ada juga orang yang dia mencangkung, kemudian dia berdiri, dia duduk balik terus istibrak. Pun ada juga macam itu. Dan ada juga orang yang istibrak dengan cara yang ni susah sikit lah. Rumah dia 2 tingkat, dia buang air dekat tingkat bawah, kemudian dia bergerak naik ke atas ke bilik dia untuk solat. Dia peganglah dia punya kain tu supaya tidak menitis air kencing itu. Kalau sampai dekat toilet, dia akan bersihkan sekali lagi dan lawas buang air kecil. Sebab penyakit tidak lawas air kencing ni adalah penyakit sebenarnya yang perlu dirawat. Jadi dia bersihkan, kemudian dia berwuduk semula, kemudian dia boleh menunaikan solat. Dan ada juga orang yang cara dia mengawal aliran air kencing ni supaya tidak mengganggu solat dia dengan cara dia kawal minum air. Sesiapa yang kerja ke pejabat, dia akan minimalkan minum air sebelum tiba waktu zuhur. Kemudian dia solat zuhur, kemudian baru dia buang air dan sebagainya. Dan kalau ada aliran air kecil lagi yang masih mengalir dan dia tidak boleh nak beristibrak ataupun tidak boleh nak melawaskan air kencing itu, maka dia akan solat asar di rumah lah, kerana pakaiannya telah terkena najis. Dan ada juga orang yang ini kalau dah tak boleh nak katakan memandangkan dia sebagai penyakit, tak boleh nak diubah. Dia buang air, masa lagi keluar, dia letaknya tisu, kemudian dia berwuduk untuk solat selepas masuk waktu solat, dan wajib bagi dia untuk berwuduk setiap kali masuk waktu solat. Ini dikira sebagai istibrak. Jadi bila dia dah berwuduk, masuk waktu solat, dia dah berwuduk, kemudian dia menunggulah jemaah datang, menunggu jemaah Bilal datang untuk iqamat dan sebagainya ataupun azan. Waktu solat dah masuk, dia pergi ke masjid tapi masjid belum azan, maka duduk kat situ. Jadi walaupun dia menunggu dalam tempoh yang lama, menunggu jemaah untuk hadir, maka tidak batal wuduk lah ataupun solatnya disebabkan masalah yang dia hadapi itulah, walaupun menitis air kencingnya. Dan biasa yang dibuat bila kita nak memberhentikan pengaliran air kencing ini dengan cara kita berdehem lah. Ini adalah istibrak yang paling popular lah. Berdehem ini, sebelum kita berdehem, kita kena tekan sedikit di bawah zakar itu caranya lah. Dengan di bawah zakar, kemudian kita nak pastikan bahawa ada saki baki air kencing yang belum keluar, kemudian baru kita berdehem. Maksudnya apa? Sebelum berdehem, kita lalukan jari kita dekat bawah zakar itu, kemudian kita lalukan jari kita, kemudian kita berdehem,
maka akan ada tekanan di perut, barulah air kencing tadi akan keluar. Jadi kalau contoh kita ambil, ada dua cara lah. Pertama sekali adalah kita berdehem. Itu yang pertama. Cara kedua adalah dan ketika berdehem itu mesti menggunakan dehem perut, bukannya di dada. Kalau di dada dia tak ada, mesti di bawah. Sebab ada tekanan, tekanan. Jadi bagi wanita pun begitu juga. Bagi wanita kalau dia berdehem, maka dia kena menekan kawasan di bawah perut dia itu, ditekan, kemudian dia berdehem dengan perut ataupun 3 ke 7 kali ke dia buat, 6 kali ke dia buat, maka akan keluarlah dia punya tu. Jadi selepas daripada itu, maka sakit baki air kencing akan keluar, maka barulah dia beristinja. Dia beristinja, dia membersihkan, kemudian barulah dia boleh berwuduk. Cuma kalau nak beristibrak ini, kita buatlah semampu yang boleh sahajalah. Jangan kita terlampau memberat-beratkan. Al-Imam Al-Ghazali dia pernah menyebut, jangan terlalu banyak berfikir tentang istibrak sehingga timbul was-was dan menyusahkan. Menyusahkan macam mana? Terpaksa duduk lama dekat dalam toilet semata-mata untuk tujuan istibrak, dan perkara ini adalah perkara yang menyusahkan. Maka kita kena hati-hatilah bila kita nak buat istibrak ini. Perlukan kepada buat sebaik mungkin, dan kemudian kalau tu jangan kita layan sangat, sebab dia akan menimbulkan perasaan was-was. Jadi kalau kita masih lagi tinggi was-wasnya berkaitan dengan istibrak, maka sebaiknya kita boleh buat rawatan lah. Rawatan untuk mungkin dia dah ada penyakit yang boleh dirawat, insya-Allah. Baik, seterusnya. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Maka di sini jangan kita buka aurat sebelum berada di tempat duduk ataupun perkara yang dihaskan untuk qada hajat. Jadi adab seterusnya adalah jangan kita mendedahkan aurat terus semasa kita berada dalam tandas. Kecuali tempat yang terbuka lah, macam tandas R&R, bagi tandas lawan lelaki, dia ada tandas yang buang air kecil di luar tu. Dia ada dia punya kawasan khas untuk buang air. Satu lagi dekat dalam toilet. Andai kata dah toilet penuh, kita nak masuk dan kita tak tahan, dan tempat tu agak terbuka sebenarnya, dan kita akan hadapi masalah lah kalau kita nak buang air kat situ, kalau pintu kalau toilet yang berpintu itu penuh kan. Jadi kalau kita sampai kat situ, kita buka aurat sedikit-sedikit, bila dah nak buang air, maka kita barulah buang terus. Sebabnya apa? Kita nak tasatur. Tasatur ni apa? Kita nak cuba sedaya upaya untuk menutup aurat kita, dan kita akan buka hanya pada keadaan yang perlu sahaja. Kalau tak perlu, tak akan didedahkan. Sebab begitulah keadaan dekat dalam toilet lelaki. Kalau musim perayaan lagi masalah. Di highway dan sebagainya, sangat ramai orang-orang akan pergi ke toilet. Jadi toilet yang berpintu tu dah tutup, maka kita bukan tutup lah, sebab ramai orang pakai gunakan toilet tu. Kemudian dekat luar, maka kita akan buka sedikit-sedikit. Bila nak buang air, baru kita buang air tersebut. Kemudian kita cubalah sedaya mungkin, yang mana kita takkan buka aurat kita itu, melainkan keadaan yang terpaksa saja. Sebab tandas ni, tandas awam terutamanya, dia melibatkan orang lain. Kalau tandas dalam rumah tu tak apa, sebab dia tak melibatkan orang lain, hanya kita seorang saja. Jadi minimalkanlah membuka aurat lebih awal sebelum menunaikan qada hajat. Okey. Dan seterusnya, dan jangan engkau hadapkan ke matahari dan bulan, dan jangan engkau menghadap kiblat, dan jangan engkau belakangkan akan dia. Maka di sini ada larangan, iaitu tidak menghadap matahari ataupun bulan, dan tidak menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Maka perkara ini sabit daripada Nabi SAW, bahawa Nabi melarang seseorang itu membuang air dengan cara menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi kat sini saya nak bawa dua pandangan ulama lah berkaitan dengan buang air menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ini. Kalaulah pandangan pertama, kalaulah toilet kita itu berada dalam bilik tidur, toilet kita berada dalam master bedroom, dan ada depan katil kita, berada depan katil kita, dan kita solat pula tu menghadap ke bilik air,
kiblat kita memang kena ke bilik air, maka yang itu tak jadi masalah. Kiblat menghadap ke bilik air sebab dah dibina begitu, kan, dan dia menghadap ke bilik air, maka itu tak jadi masalah. Yang tak boleh adalah kedudukan mangkuk tandas itu dibina untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat. Okey, baik. Jadi bila toilet tu dah dibuat, kemudian kita nak buang air, kan, nak buang air, dan kebetulan mangkuk tandas tu telah dibuat dalam keadaan dia telah membelakangi ataupun menghadap ke kiblat. Jadi macam mana yang kita nak buat? Maka kita kena adjust lah kedudukan badan kita itu supaya kita tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Terutama kalau rumah sewa, tangan kita nak pecahkan balik kan, susah. Jadi kita adjust badan kita ni supaya supaya ketika buang air tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Itu yang pertama sekali, yang mana kita ada toilet, yang mana toilet tu dibina memang menghadap ke kiblat, mangkuk tandas menghadap ke kiblat, dan kita kena adjust badan kita lah supaya kita tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kena buang air ikut arah lain. Okey. Pandangan yang kedua, larangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ini adalah apabila kita buang air di tempat yang terbuka saja. Contohnya kita buang di lapangan, buang dekat sungai, buang dekat air laut, buang dekat ladang, ataupun mana-mana kawasan yang terbuka. Maka larangan itu terpakai apabila kita buang air di tempat yang terbuka lah. Maka tak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi kalau tempat itu dah dikhususkan untuk buang air dalam bangunan, dalam rumah kita, maka boleh kita buang air menghadap ataupun membelakangi kiblat lah, sebab kita telah berada dalam tempat yang dikhususkan dalam bangunan. Jadi kita kena faham lah, maknanya kalau dalam macam bangunan pejabat, toilet tu memang dibuat itu bila kita masuk tu, kita buang air tu menghadap kiblat. Dan kita pun tahu tu menghadap kiblat. Kalau kita boleh ubah, adjust tak apalah. Tapi kalau kita pun tak tahu, dan kita buang air ikut seperti yang telah dibina dia punya kedudukan tandas dan juga kedudukan mangkuk tandas itu, maka yang itu diharuskanlah sebab toilet tadi telah berada dekat dalam bangunan. Tapi sekiranya buang air di luar, di kawasan terbuka, di celah semak dan sebagainya, maka yang itu kita tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Tapi kalau toilet itu telah dibina di dalam bangunan yang dikhaskan untuk buang air, maka boleh untuk buang air secara menghadap kiblat ataupun dengan membelakangi kiblat. Jadi perkara-perkara ini kita kena tengok balik semula lah. Maknanya kita buat sebaik mungkin berdasarkan pada ilmu yang kita ada, di mana Nabi SAW sangat menekankanlah kedudukan kita ini ketika membuang air lah. Sebab apa, Kaabah dijadikan tempat yang mulia, di mana ia adalah kiblat bagi umat Islam, dan arah kiblat adalah arah yang sangat mulia. Maka tak sesuai lah kalau kita bersujud dan juga tempat kita beribadah itu sendiri dijadikan sama arah dengan cara kita untuk membuang air. Maka perkara ini kita kena fahami dan kita kena perhalusi semula. Baik, saudara jemaah sekalian, saya rasa setakat itu dululah untuk hari ini bagi perbincangan pada fasa yang pertama. InsyaAllah pada minggu yang berikutnya kita akan sambung perbincangan kita pada fasal yang pertama juga pada beberapa poin yang berikutnya. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada ketidakjelasan dalam penjelasan pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan juga menyempurnakan kebaikannya kepada kita semua di atas kehadiran kita pada majlis ilmu pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.